Tapi dia dapat naik pangkat, yang 4 lagi tak dapat. Kau tengoklah datangnya penghasut tengah kan? Kita dah okey dah, tak apalah, dah rezeki dia, nak buat macam mana. Datang orang kita, macam mana mereka tak dapat? Kita orang semua mati-mati ingat engkau tau. Oh, syaitan sungguh. Oh, memang ada geng macam tu. Yang seorang lagi best, aku dengar nama kau dah confirm. Ini mesti ada tangan-tangan yang membisikkan dekat Tuan Syahriza kita menyebabkan nama kau tak terpilih ni. Ada je. Jangan ambil tu. Tu satu semua penghasut tu. Dah bukan rezeki. Jangan lupa waktu Nabi Muhammad dia pegang dada Imam Ibn Abbas, dia doa apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, dia tu. Semoga dipermudahkan dengan ilmu kan, diberikan kesempurnaan. Tetapi ada satu ayat hujung dia kata, kalaulah satu dunia ni berhimpun nak memberikan keuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Tuhan dah tentukan untuk kamu. Dan kalau satu dunia ni berhimpun untuk memberikan kemudaratan kepada kamu, nescaya tidak akan berlaku melainkan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk kamu. Maknanya rezeki, kalau rezeki tak salah, sebenarnya kepakaran beliau lebih menjurus kepada bidang motivasi serta pengucapan awam. So beliau aktif untuk memberikan motivasi ceramah berkaitan dengan macam-macam hal kehidupan lazimnya sejak sekian lama. So tanpa membuang masa majlis, saya dengan Presiden Union Food Dalam Sampai Tempat menyampaikan ceramah pada hari ini bertajuk Integriti Amanah dalam Bekerja. Dipersilakan saudara. VIP datang siapa? VIP, kita ada semua CEO. Ke depan ni cik cerita, ni CEO yang paling senior. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, Encik Syahriza, ya, ketua-ketua eksekutif. Saya pun dah lupa dah apa tadi. Betul? Ya. Saya tak ada ni. Saya ucap terima kasih banyaklah. Barisan kepimpinan tertinggi yang bersempat hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian. Saya fikir eloklah saya berdiri sampai ke belakang kan. Saya duduk kan, yang belakang tak nampak kan. Jadi biarlah saya berdiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang kan, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Jadi datang tu saya ucap terima kasih banyak lah. Tanda terima kasih kerana sudi mengundang saya pada hari ini. Saya tak sangka cantik betul tempat ni rupanya. Luar tak berapa sangat, dalam cantik kan, unik lah kan. Lift pun canggih kat belakang tu, nampak okey lah. Apa-apa pun ya, buah keras barang dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir supaya kelak tidak mendapat malu. Ya. Kapal layar bertiang 3 tapi sayang hujungnya patah. Dan amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Kepada yang non muslim, kalau ada jangan risau, saya sama serbat ceramah international. Orang bukan Islam pun boleh faham lah. Saya ambil point yang simple je, sebab integriti saya diminta berceramah integriti semenjak masa saya kerja lagi. Saya ceramah pasal integriti. Dan yang paling pelik sekali, diminta saya ceramah integriti untuk staf SPRM masa tu. Saya kata bukan kau ke betul ceramah kat aku kan. Tapi dia kata sebab dia kata dukun kampung sendiri tak laku, kena panggil kampung luar, dia kata kan. Jadi apa pun integriti ni adalah satu konsep yang dah ditekankan sejak zaman Nabi Adam AS lagi, sampailah ke hari ini, yang mana disebutkan dalam Quran sendiri. Dia kata
tentang bagaimanakah kalian tergamak kufur, surah Al-Baqarah ayat 28. Bagaimanakah kalian tergamak ingkar kufur sedang kalian dahulunya mati, yakni belum lahir, kemudian dilahirkan, kemudian dimatikan semula, dihidupkan semula untuk disempurnakan balasan bagi kalian. Mana nak beritahu semua perbuatan kita akan dibalas. Pada orang yang beriman, yang percaya, dia tahu akan ada balasan. Itu pertama. Kedua, dalam surah Ali Imran ayat 128 beritahu apa? Setiap yang hidup pasti akan mati. Hidup pasti akan mati. Dan pada hari kiamat jugalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang berjaya mengelak daripada siksaan api neraka dan masuk dalam syurga, sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, ini poin penting, dan ingatlah dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu yang kedua. Maknanya kadang orang jadi tak berintegriti sebab ini, kan? Dia tak fikir ada kehidupan sampai mati, dia tak fikir akan adanya balasan untuk kita, dia tak fikir tentang yang dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Contohnya tuan-tuan CEOs tadi yang ada tadi kan, tuan CEO yang ada kan, dia dulu asal bukan tiba-tiba jadi CEOs. Bukan CEO plural kan. Dia bukan tiba-tiba jadi CEO, dia daripada bawah, kemudian ada jawatan tertentu, mungkin dihantar ke satu tempat, dah berjaya manage beberapa tempat, kemudian dipercayai untuk CEO, contoh. Dan tak selama-lamanya jadi CEO. Macam tu. Orang lain pula jadi CEO. Contoh, you all yang ada kat depan ni, cuba letak jawatan, buat surat, saya dengan ini berhasrat untuk meletakkan jawatan saya. Contoh, bahagian HR department akan keluarkan iklan kerja kosong untuk ganti tempat kita. Nak bagi tahu bukan kita punya. Bila cakap tu jawatan tu, saya ni jawatan lah tu, confident ni. Itu yang pernah saya dulu tengok macam mana satu soalan ditanya, jam tu siapa punya, dia tanya, angkat tangan kita kan, jam tu siapa punya, kita tentukan jawab, jam saya lah, jam saya lah ni, saya beli, dia kata. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Dah. Tangan tu siapa punya? Kan? Bila tangan tu pun Tuhan punya, tubuh badan kita pun Tuhan punya, macam mana kita boleh tergamak mengaku ada benda tu kita punya? Macam tu soalan yang menyebabkan saya banyak agak menung masa tu. Sebab saya salah seorang ditanya soalan, kan? Orang asam Ustazah, adalah Ustazah tu tanya. Kemudian Malaikat Jibril dia ada beritahu dekat Prophet Muhammad, beritahu kat Nabi Muhammad sebagai pesanan kepada kita. Pertama, hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Ingat orang perempuan, suami bukan hak mutlak kamu. Dah, isteri pun bukan hak mutlak suami. Okey. Bukan apa 2 hari ni teruk betul orang lelaki kena kan. Simple aja. Hati-hati. Itu cerita orang dia kahwin lah, apalah, inilah itulah yang kau marah ni. Sabar. Sabar. Dari segi integritinya, tak usah komen macam kau tu suci sangat. Komen macam inilah ni tak berlaku adil langsung zaman ini. Cakap macam bagus sangat, kenapa? Kalau betul lah kenapa kau ni kahwin sampai kat Thailand, kenapa kau marah? Hari tu yang abang Tesla kahwin kat Malaysia pun kau marah juga. Tak, ceritanya yang penting nak marah tolonglah jangan komen banyak-banyak, doakan baik-baik je untuk orang. Tolonglah media sosial ni. Integriti kedua, kita akan berpisah dengan dia, suka tak suka. Tak bercerai hidup, bercerai mati. Tercokik sudu mati, langsung tak ada suami. Tercokik sudu mati, tercokik mati tidur, langsung tak ada isteri. So akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan di hujung tu pesanan Jibril kata apa? Kemuliaan seorang mukmin terletak pada bangunnya pada waktu malam beribadah kepada Allah. Boleh bangun malam beribadah. Dan yang kedua, keperkasaannya. Keperkasaan. Kekuatan seseorang itu bergantung kepada ketidakbergantungannya kepada makhluk Allah yang lain. Itulah yang jadi dalam integriti yang dipersoalkan.
Kita bergantung dengan manusia. Contohlah, minta-minta lah bos kita Tuan Syariza nampak kerja aku, mudah-mudahan naik pangkat. Percayalah kita akan kecewa. Sebab bos kita pun dia kena dalam meeting, bincang dengan board apa semua macam-macam idea yang akan bukakan mata dan kepalanya, sama ada nak pilih dia ni, pilih dia ni, pilih dia ni, pilih dia ni. That's why jangan berharap kepada manusia. Minta-mintalah suami aku jangan buat hal, jangan risau, kita akan kecewa. Minta-mintalah isteri aku tak buat perangai, jangan risau, lelaki pun akan kecewa. Tapi kita cakap, ya Tuhanku, tolong jagakan dia untukku. Serah pada Allah. Mungkin dia terlajak, mungkin dia terlangsung, mungkin dia tersilap langkah. Tetapi kena faham, suami lelaki manusia biasa, isteri wanita manusia biasa. Segomok-gomok ikan nada tulang sekuih-kuih ikan nada isi Sebaik-baik manusia ada kekurangannya, selemah seburuk-buruk manusia ada kelebihannya. Kalau kita pilih nak tengok keburukan, memang jumpa. Terpulanglah nak pilih yang baik atau tidak. Cari kelemahan ni, syarikat kita ni mesti akan jumpa. Macam saya sebut tadi, kat luar nampak contoh saya kata itu kan. Tapi bila kita pilih kelebihannya, mungkin nampak four spice. Kan? Berdiri-berdiri nampak tempat makannya tu. Kan? Awak ada kelebihan, cantik tempat ni, grand, nampak macam ada gelanggang futsal. Kan? Contohlah kan, kita pilih kebaikan. Nak cari kelemahan, cari keburukan, memang kita akan jumpa. Itu pilihan kita. So bila berbalik pada integriti ni apa? Integriti ni segala benda-benda yang baik. Kalau kita tengok, integriti berasal daripada perkataan tadi dah dihuraikan tentang integriti kan. Saya faham dah dihuraikan tentang integriti. Jadi apakah integriti? Saya nak tanya. Dia dah mula. Dia dah mula. Saya pernah ceramah maulud dekat Kuala Pilah, tak payah sebutlah masjid mana. Saya ceramah tentang maulud ni. Saya tanya, makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Satu makcik terjawab, nak ceramah lah. Tanya pula, mana sound aku? Dia sound ni memang kurang asam samsing makcik ni kan. Tapi apa yang kita cerita tentang integriti ni, dia berasal daripada struktur, istilah ni daripada struktur pembinaan bangunan, kekukuhan struktur binaan bangunan, engineering. Dia bermaksud kekukuhan, keteguhan. So kalau tengok Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang ketiga, membawa maksud kekukuhan, keutuhan, kejujuran, ketelusan, kesempurnaan. Itu maksud integriti. Itu maksud dia. Dan kalau buka Kamus Oxford, dalam bahasa Jawanya membawa maksud the state of being whole and undivided. Mana bersifat menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Bukan senang. Jadi integriti ni terbayang dalam kepala kita apa? Rasuah. Tapi ia bukan hanya isu rasuah semata-mata. Semuanya, termasuklah ketepatan masa, pakaian yang kemas, cara bertutur, cara menyampaikan sesuatu, delivery, macam mana, siapkan tugasan, buat yang terbaik. Sebab Nabi Muhammad pernah sebut, Tuhan sangat suka, Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya standard ni dah bagus dah. Tapi kenapa minta maaf cakap, kenapa orang Melayu dikaitkan dengan benda-benda tak sempurna? Biasalah Melayu kan? Kontraktor ni Ustaz buat ni bumbung sengit ni Melayu kot. Dia kata tangga ni patut arah sini, kenapa dia sengit ke sini? Melayu. Pukul berapa janji ni? Melayu kan? Jadi betul ke Melayu macam tu? Betul ke Melayu macam tu? Betul Melayu macam tu. Tak percaya tanya orang Kemojan. Melayu betul macam tu. Tapi bila dia tambah plus dengan nilai Islam, tak sepatutnya Melayu macam tu. Tu cerita dia kan? Saya panggil kontraktor buat rumah saya, buat awning. Alhamdulillah buat awning kan, cantik buat. Dia dah ada rangka macam ni. Bila dia pasang, dia dah tebuk. Yang best tu dekat awning tu, dia dah tebuk lubang siap-siap. Maknanya nanti tinggal nak skrukan je. Sekali tiang kat sini, skru dekat sini. Boleh tak ngam pula
Ya besar tak ngam. Alah lari sikit je start. Tak apa. Kita tutup dengan skru. Dia tutup dengan skru, dia tebuk lubang lain. Bila hujan apa berlaku? Menitik-nitik bocor. Buat pula gutter. Tahu gutter? Kan? Saluran air kat tepi bumbung kan? Sekali hujan. Oh alhamdulillah boleh tengok saluran ni macam mana. Okey kata okey. Memang magic. Apa jenis saluran yang kau pasang ni? Gutter jenis apa kau pasang ni? Bagus betul. Air tak turun. Dia serap air ke apa? Tinjau ke atas, rupanya bertakung kat tengah. Ni apa bertakung ni? Tak apa Ustaz, senangnya dia tebuk arah majiran. Bayangkan ni kontraktor Melayu ni. Saya pun cakap dengan dia, kau jangan buat kerja macam ni. Kau cuba tengok rumah Cina depan rumah saya tu, rumah Cina kan. Tengok rumah Cina depan. Kenapa? Cuba tengok. Kan elok dia ada, dia tebuk atas tengah. Tak ada kan, semua hujung dengan hujung. Kau tengok elok. Ambillah penimbang air tu. Timbang air tu kau sengatkan sikit, turunlah air. Patutnya kau kontraktor ajar aku benda ni, bukan aku ajar kau. Betul. Bayangkan. Contohlah. Jadi maknanya benda-benda yang baik tu semua. Maknanya baik, teliti dan sempurna. Rajin, berdedikasi, tepat waktu. Tak boleh lagi lah. Janji ada, janji siap. Okey lah tu. Janji aku buat. Tak boleh lah macam tu. Asbol, tak boleh. Asbol. Asal boleh? Tak boleh. Dia mesti komplit kan, betul-betul. Kan? Dan begitu juga dalam prinsip integriti ni, dia jadi baik walaupun ada orang memahati ataupun tak ada orang memahati. Contoh macam tokek kedai. Tokek kedai. Kan? Ada pekerja-pekerja kat restoran tu, lain kerjanya waktu bos ada dekat cashier. Dia lap meja, bawah meja pun lap. Ambil order pun kan, dedikasi, cepat, berdiri, tak duduk langsung, sebab bos ada. 2 minggu lepas tu bos cuti 2 hari. Apa berlaku kat kedai tu? Alhamdulillah masih kerja macam biasa, sebab ada CCTV. Mana ingat baik sangat sebab bos tak ada. Macam itulah prinsip ihsan. Prinsip ihsan maknanya kita bekerja seolah-olah kita nampak Tuhan. Dan kalaupun kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Faham Macam orang perempuan contohnya, orang lelaki dia, orang perempuan. Kita naik kereta sampai dekat traffic light. Traffic light ada countdown 120 saat lagi. 119, 118, 117, 12 tengah malam. Tak ada satu umat pun dah kat jalan tu. Tak ada CCTV pun. Saya nak tanya, apa yang anda akan lakukan? Jalan. Itu jawapan perempuan. Saya tanya orang lelaki, apa yang lelaki akan buat? Tunggu. Itu beza lelaki dan perempuan. Lelaki adalah makhluk yang sangat sabar dan berpegang kepada sikap ihsan dan integriti. Apakah respon orang perempuan terhadap jawapan lelaki tadi? Tak penat ke jadi munafik? Itu jawab dia orang. Itu jawab dia orang. Itu ayat dia orang tu. Memetik daripada drama perempuan itu. Tak lama lagi saya akan keluarkan drama baru, lelaki ini. Tapi itulah dia ihsan. Maknanya dia tetap jaga peraturan. Itu saya marah bila pergi Putrajaya tu. Kita punya jaga disiplin. Nampak traffic light merah berhenti, hijau baru jalan, nampak kuning bersedia nak berhenti. Dia tak. Di Putrajaya kat simpang-simpang ni, belok kiri jika tiada kenderaan walaupun merah. Apa hal? Saya try buat kat Kuala Pilah, saya kena saman. Inilah teladan yang tidak baik ditunjukkan di Putrajaya. Wah, saya kata macam itulah kan. Tak adalah. Jadi makna kata kita tetap jaga peraturan walaupun tak ada yang memandang kita. Dia solat walaupun tak ada siapa memandang. Ada orang solat sebab orang tengok dia. Ada. Jadi hari ini nilai integriti ni perlu ada pada setiap orang. Nak berjaya dalam hidup ada 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba boleh berjaya. Bukan tiba-tiba boleh berjaya. Syamsul Bab bukan tiba-tiba jadi Syamsul Bab. Saya dulu asalnya legal advisor, pengarah undang-undang dan penguasaan. Sempat bekerja selama 13 tahun. Kemudian
saya pun ambil keputusan. Saya ingat nak ceramah lah. Sebab orang jemput saya ceramah. Belum jemput saya ceramah, saya pun cakap dengan Pak Ngah saya. Macam mana Pak Ngah? Pak Ngah kata, kaki kau sebelah dah kat luar ke belum sebelum kau nak berhenti? Inilah jadi pengarah. Ada 80 penguasa enforcement, ada 10 pembantu takbir, ada 10 bailiff, ada 2 PA Yogesh Shima. Kan? Bala pagi pejabat tu bertabik macam tu, tolong angkat, pergi dekat pasar semua takut semua macam ni. Kalau saya masuklah tol nilai tu, tol Seremban tu yang berniaga buah tepi jalan, memang clear je. Kemah weh, kejap lagi budak dia datang. Dia dah tahu dah. Dia nampak saya turun cermin macam ni. Oh, clear. Dia tahu dah. Dulu kan sampai masa saya bersara. Lepas tu bila saya cuti tanpa gaji selama setahun, tak sampai setahun bos saya panggil saya balik kerja. Bos saya panggil balik kerja. Sebab apa? Second man bagi advice tak sama dengan pengarah. So saya pun masuk kerja balik setelah 9 bulan. Bila 9 bulan kerja lagi teruk. Pagi kerja, malam ceramah. Pagi kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad langsung tak duduk rumah. Kalau ceramah je jauh, terpaksa ambil cuti. Akhirnya saya dah tak pasti mana satu part time. Ceramah lagi banyak bekerja. So benda ni juga isu integriti. Saya makan gaji ni kat sini, tapi saya tak kerja sangat. Macam mana? So saya ambil keputusan bersara. Saya dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10% discount. Tapi bukan semua hotel dapat. Oyo dapat lah. Hotel yang ni memang tak dapat lah. Ada hotel tu dekat Shah Alam tu, hotel top jugalah. Saya tanya, kad pesara boleh pakai? Ustaz jangan buat kelakar boleh tak? Sabarlah tu kan. Macam tu lah tuan-tuan, nasib saya. Tak apa. Tapi mana kata kita ni melalui, bukan tiba-tiba jadi macam tu. Dan akhirnya saya jadi penceramah. Tapi saya kena tahu, bukan, ingat dunia ni kesenangan memperdayakan, bukan selama-lama ni jadi penceramah. Saya jadi penebat. Sekarang ni hari-hari orang sampai tengok TikTok terjajak muka dia, jajak muka dia, tak ada muka lain ke? Saya pun muak tengok muka tu. Saya terpaksa kontrol berat badan saya sebabkan kejahatan orang yang crop video TikTok. Dah lah dia crop daripada penuh jadi macam ni sudah tengok muka bulat weh. Terpaksa saya kontrol. Saya kontrol. Tapi tidaklah bermakna saya tak makan apa-apa tak apalah, gula pun gula lah, tak apalah. Jadi makna kata kita ingat, bukan tiba-tiba jadi sesuatu, prosesnya panjang. Kedua, kena ada komitmen baru boleh berjaya. Ketiga, kena ada fokus baru boleh berjaya. Keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, disiplin baru boleh berjaya. Dan yang kelima, kena ada apa yang disebut sebagai keberterusan, ataupun Cik Syahrizal sebut sebagai konsistensi. Saya dan penceramah ramai sebut istiqamah. 5 ni buang salah satu tak boleh berjaya. Oh, tak nak proses panjang, nak cepat berjaya. Jangan risau. Ada orang yang cepat berjaya, cepat kaya, cepat dapat duit, cepat lingkup boleh. Ada. Sebab tak ada ilmu. Mungkin cepat naik, cepat turun. Betul? Berapa banyak? Ada. Pelakon baru meningkat naik, buat perangai langsung tak naik ke dah? Betul tak? Contoh, pemain bola sepak boleh tiba-tiba wakil kebangsaan? Tak boleh, kena main sekolah dulu, lepas tu main daerah, lepas tu main negeri, pernah main ikut peringkat tahun, kemudian dah main sini main remaja, main skuad simpanan dulu, lepas skuad simpanan main skuad utama. Lepas tu yang kedua, mesti ada komitmen, rajin datang training. Lepas tu kena ada fokus. Dengar coach tu ajar macam mana. Ni bola yang patut kau sepak, kau tanduk. Bola patut tanduk, kau sepak macam mana. Uhara lah game tu. Yang keempat, kena disiplin, ikut peraturan. Kalau kena duduk dekat perkampungan, dekat camp tu, duduklah kat camp tu, jangan keluar. Tak boleh keluar malam, tak boleh, tak dibenarkan. Berapa ramai bekas pemain bola sepak yang kena gugurkan sebab dia lari tengah malam pergi kelab malam. Dia keluar lepak kedai mamak, dia lari, dia digugurkan dalam skuad kebangsaan, dia takkan berjaya sebab disiplin. Dan yang kelima, konsistensi. Kejap skor, kejap tak, kejap menang, kejap tak, tak boleh. Tengok apa yang berlaku pada Liverpool last year. Kan? Mau salah sebelum ni skor tiba, kenapa dia tak skor lagi? Kenapa dia kurang? Tahun ni macam baru nak naik balik. Contohlah, you'll never walk alone. Konsisten. Ada satu tim tu pun sama, saya tak nak sebut nama dia. Bukan main belagak lagi, bukan main lagi kan. Tahun ni senyap terus, sunyi sepi, tak ada orang, baju pun tak nak pakai lah. Contoh saya tak nak sebut, saya tak berniat untuk membakar penyokong-penyokong.
yang pegang tanjak apa tu. Okey, jadi makna kata semua lima-lima ni kena ada. Tak ada salah satu tak boleh. Tak fokus tak boleh, apa tak boleh. Semuanya perlukan kelima-lima step ni. Dan ada benda yang kita kena install dalam hati kita ni supaya kita boleh berjaya. Pertama, sabar. Dalam integriti kena sabar. Orang offer macam mana pun sabar. Awak tolong saya tolong awak. Sabar. Kesenangan yang memperdayakan. Sekali kita terima duit yang bukan untuk tujuan yang tak betul, kita akan terikat dengan dia tanpa kita sedar. Pergi kat luar nampak dia, alamak dia ada pula, apalah dia nak kali ni. Kita akan jadi macam tu. Lepas tu kerja pun tak tentram, kita rasa macam masa tu nak berbalik ke belakang pun dah tak boleh. Nak cerita dengan siapa pun tak boleh. Tanggung sendiri. Kedua, syukur dengan apa yang kita ada. Syukur. Dia jadi orang tak berintegriti ni sebab tak syukur. Syukur ni kenapa orang tak boleh syukur? Ada dua sebab orang tak syukur. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok kekurangan orang lain. Tengok orang lain kurang, ya Allah, elok lagi aku. Nampak tak? Macam orang naik kapal terbang lah. Naik kapal terbang, naik udang. Kecil kapal terbang ni. Ya Allah, tak bersyukurnya. Saya cakap kalau kau nak besar kapal terbang ni bang, kau buang semua tempat duduk ni, kau duduk semua. Syukurlah naik kapal terbang daripada KLIA pergi ke Kelantan, Kota Baru. Sejam dah sampai. Orang tu naik bas tergantuk-gantuk kepala kat dinding tu, tak sampai lagi. Belum. Belum. Tu belum cerita yang hari perayaan naik kereta 22 jam. Tu bukan jam ni lah, menetap. Orang yang naik bas syukur sebab boleh tidur. Orang naik kereta tengok pemandu tak boleh tidur, tengok suami dia. Mana boleh tidur? Jangan tanya isteri dia. Orang perempuan memang macam tu. Abang ni sabar, saya kata mana abang, no problem. Okay, baru selekoh pertama hanyut, hilang seburuk-buruk makhluk. Suami ingat dekat luar tu, takut apa makhluk ada kat luar tu, tengok astagfirullahaladzim sebelah kan. Naik kereta, syukur naik kereta kurang-kurangnya dapat berteduh pada hujan dan panas. Orang tu naik motosikal kan. Orang naik motosikal basah, syukur sebab laju. Orang tu naik basikal. Orang naik basikal syukur sebab masih boleh kayuh basikal. Teruk-teruk naik basikal, belum pernah lagi roblok polis tahan. Berhenti, mana lesen basikal? Tak ada. Dia yang sama polis kering, tak nak tahan ke? Kurang ajar, jalan. Orang naik basikal syukur, orang tu jalan kaki. Orang jalan kaki syukur sebab masih boleh berjalan. Orang tu dah terbaring tak boleh jalan. Orang yang dah berjalan, yang boleh berjalan, syukur boleh berjalan. Orang tu dah terbaring. Orang yang dah terbaring syukur sebab masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang dah mati tak ada syukur kak, dah habis. Syukurlah dah mati kata doktor, dah habis. Jadi jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ketiga, yang kena ada dalam hati, percaya pada hikmah. Tuhan tak bagi aku naik pangkat, kau tengoklah kalau naik pangkat siapa. Lepas dia, lepas dia. Kita ni apa weh? Itulah ayat dekat. Ayat dia. Kau tak tahu ke geng kita tu dengan bos macam mana weh? Ada punya cerita. Dalam 5 calon yang layak untuk jawatan tu, kekosongan hanya 1 jawatan naik pangkat. Nampak? Tapi dia dapat naik pangkat, yang 4 lagi tak dapat. Kau tengoklah datangnya penghasut tengah. Kan? Kita dah okey dah. Tak apalah, dah rezeki dia. Nampak macam mana? Datang orang kita. Jangan mereka tak dapat. Kita orang semua mati-mati ingat engkau tau. Syaitan sungguh. Memang ada geng macam tu.
Yang seorang lagi best, aku dengar nama kau dah confirm. Ini mesti ada tangan-tangan yang membisikkan dekat Tuan Syareza kita menyebabkan nama kau tak terpilih. Ada je. Jangan ambil tu. Satu semua penghasut tu. Dah bukan rezeki. Jangan lupa. Waktu Nabi Muhammad dia pegang dada Imam Ibn Abbas, dia doa apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, dia kata. Semoga dipermudahkan dengan ilmu kan, diberikan kesempurnaan. Tetapi ada satu ayat hujung dia kata, kalaulah satu dunia ni berhimpun nak memberikan keuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Tuhan dah tentukan untuk kamu. Dan kalau satu dunia ni berhimpun untuk memberikan kemudaratan kepada kamu, nescaya tidak akan berlaku melainkan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk kamu. Maknanya rezeki, kalau rezeki tak salah alamat, insya-Allah kita tak naik pangkat tak apa. Contoh, dapat naik pangkat orang perhati kita, hikmah dia. Kau tengok tu baru naik pangkat, tengok. Kau tengok dia rajin ke tidak? Kau tengok weh. Dia bukan kerja pun. Macam mana dia boleh naik? Lah. Nampak? Lebih baik kita tak naik pangkat, orang pun tak perhatikan kita. Nampak tak? Dah tentu-tentu pemalas. Kan? Jadi tak ada lah. Maksudnya jangan kecewa, ada rezeki lain. Mungkin Tuhan tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi kita anak yang baik. Balik rumah, aku, Mama tak sihat Mama dah makan ubat ke belum? Ya Allah, anak kecil boleh cakap Mama tak padan dengan kampung. Mama mentang-mentang lah duduk kat KL, Petaling Jaya, Mama lah. Kampung Masjid Tanah banyak cerita kan? Tak kisahlah kampung mana, Berambau ke, tak kisahlah. Janji dia panggil, Mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Masa tu sejuk apa? Sejuk apa? Kalau anak kecil macam tu, sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kombong kau tahu. Dia ingat dia jadi perut. Orang lelaki pun ada perut juga lah. Bila anak semua, Mama tak sihat, Mama dah makan ubat ke belum? Mesti macam ni. Alah, anak Mama ke macam tu ke? Anak Mama mana ada. Jangan bohong. Nampak? Ataupun balik rumah dapat suami yang romantik, tak terbayar dengan keuntungan yang dapat anugerah naik pangkat tadi. Tak boleh lawan. Balik rumah, Assalamualaikum, sayang abang balik ni. Sayang abang, masalah. Sayang tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak isteri abang saya. Kau tak nak geli-geli sangat lah, kau happy ke tak kau cakap. Itulah dia orang perempuan. Bila cakap ni, sedangkan dia sebelum kahwin dulu, dia nak lelaki yang sweet, lelaki yang romantik, dia nak lelaki yang funny, kelakar. Bila dah kahwin dia lupa. Bila suami romantik dia, abang rindu dengan isteri abang. Nak mati ke apa? Awak nak apa ni? Cakap nak apa? Yang sayang, tak boleh ke abang ni romantik sikit? Itu sudahlah. Suami buat kelakar. Tak boleh ke dalam hidup you cuba serius sikit hari ni? Semua salah. Jangan sampai sweet, romantik dan funny suami kita dihargai orang ketiga. Masa tu kawan sekerja mencakap, you ni romantik, funny, bertuah isteri you dapat you, mesti happy dia kan, hari-hari gelak. You je yang cakap macam tu. Tak, aku kena lakonkan balik baru kau faham. Langsung jadi Jalun Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga. Macam tu lah dia tu. Macam tu lah dia cakap. Nampak percaya pada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai kakak. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Ada hikmah. Aku accident ni, agaknya Tuhan nak bagi aku rehat ni. Suami aku sakit, dapat masa aku berduaan dengan dia dekat hospital. Sama ni aku sibuk, bos pun bagi cuti. Alhamdulillah. Mak, dia macam, saya ingat saya buat team building dulu. Saya pernah buat team building untuk beberapa company, termasuklah syarikat
Adalah, saya tak nak sebut lah, syukurlah beberapa company lah. Sebab team building, salah satu daripada checkpoint tu, kita buat permainan damula tu. Besar ni lah, besar stage ni dia punya papan damula tu. Damula, masa tu lah baru tengok orang tua main damula, teruk betul perangai. Bodoh lah ni, sabar. Kan? Dia marah pula, wahal dia yang baling dadu tu. Kan? Dia, kita tengok, rezeki orang tak sama. Ada orang baling, jap-jap tangga. Kejap-kejap tangga. Rezeki dia. Yang seorang buat naik ular. Baru naik ular. Dan naik ular. Ya Allah, fed up. Yang seorang tu pula ular tidak, tangga tidak. Melangkau je. Masalah dia dekat 98. 98 900 undur balik. 98 900 undur balik. Kan belakangan kan? Semuanya ada kena-mengena dengan karier kita. Ada sebab orang tua bagi. Dia suruh kita tetap usaha untuk habiskan sampai 100. Ada orang rezeki dia naik pangkat. Rezeki dia. Tak payah kita cemburu. Yang kedua, yang ular tadi, dia kejap-kejap tukar department, pangkat tak naik. Dia dah mula cakap, akulah tu. Tetap sabar. Dan kejap-kejap pergi department ni, kejap-kejap pergi department ni, kejap department ni. Sebab bila kita berhenti kerja besok, kita dah pension, orang boleh cerita apa juga, sebab kita dah rasa semua experience dalam company tu. Ni ya. Yang 98 tadi tak pension, bersambung-sambung kontrak dia. Maknanya apa? Khidmat dia masih diperlukan. Nampak? Tu saya kata tadi. Percaya. Keempat, redha. Apa maksud redha? Terima kesusahan dengan lapang hati. Redha ni menerima apa yang Tuhan dah tentukan. Menerima dengan hati yang ikhlas. Pasrah pula, terima dengan hati yang sakit. Saya nak bagi faham, saya lakonkan macam ni. Ini masuk pasrah. Tak apalah, nak buat macam mana kan? Dah suami akak pilih jalan ni. Bukan tak ada perempuan punya nak benda ni berlaku, tapi akak kena terima. Akak tak ada pilihan lain. Itu pasrah. Kalau redha, nak buat macam mana kan? Mungkin ni dah rezeki akak terima. Akak doa mudah-mudahan suami akak berlaku adil, jaga semua isterinya dengan baik, jangan buat benda-benda yang bukan. Semoga Tuhan memberi kekuatan kepada kami semua untuk berdamai dengan takdir ini. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Okay. Ramai saya kena bagi exclusion clause tu, siap-siap. Dan yang kelima, ikhlas. Okay. Jadi sebagai pekerja berintegriti, apa yang kena ada? Pertama, jujur. Jangan tipu. Bos tanya, siapa nama apa? Hanif. Hello Hanif, ada kat mana sekarang ni? Oh bos, saya sekarang ada dekat site ni. Oh ya ke? Apa saya tak nampak kau kat sini? Jujur, cakap je. Kau kat mana sekarang? Saya dekat Pasaraya Giant. Saya sekarang dekat Ion. Saya dekat ni. Kenapa bos? Oh tak adalah, saya nak jumpa you sekejap. Bila datang jumpa saya sekarang? Bagi saya setengah jam bos. Okey. Jujur je, jangan tipu. Yang kedua, jangan tipu klaim. Tipu klaim tak menambah pendapatan. Tipu klaim hanya tambah pendapatan pada orang yang tak buat tapi klaim. Faham? Jadi nanti kalau kita dapat klaim tu, bawa balik bagi anak isteri suami makan, jangan terperanjat. Daripada manakah anak aku ni mewarisi kebangangan ini? Mak ayahnya dua-dua degree, anaknya bodoh melantun-lantun, kenapa? Salah satu sebab bawa benda-benda tak halal balik ke rumah. Jangan. Ingat, biar dia sikit tapi cukup. Suami naik motosikal, kadang-kadang isteri, abang jangan tunggu depan sangat, jauh sikit, nanti orang nampak lah naik motor. Itulah nasib suami. Dulu masa bercinta okey je naik motosikal, naik motor, peluk suami, hujan bang, abang macam mana? Okey, birat muka abang ni. Dalam hujan-hujan tu, basah-basah jangan rambutku. Itulah nilai bahagia sebenarnya. Abang sian, abang peluk lagi erat suami. Itu
bahagia walaupun naik motosikal. Naik kereta belum tentu bahagia. Kalau kau nampak dekat traffic light, dekat dalam kereta tu berhenti gurau, mana belum kahwin. Tapi kalau dekat traffic light tu suami tu pandang, dia tengok traffic light tu, bila nak hijau. Yang isteri pula buka cermin, mana tu dah 5 tahun kahwin. Tu sebabnya beza. Tu sebab siapa kata bahagia itu melihat kepada apa yang kita ada? Tak. Bahagia melihat sikap kita terhadap apa yang kita ada. Walaupun suami kita tidak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz dan penceramah saja, tak adalah, tak termasuk tu. Yang ketiga tu tak termasuk. Aaron Aziz, Fatah Amin. Walaupun isteri kita tidak secantik Niloufar Fazura Maya Karin, syukur, sebab tutup lampu sama. Kau ingat Niloufar tu tutup lampu menyalum kau? Tak ada tuan. Semua sama, tutup lampu golap, raba-raba terasa, sudah. Yang banyak cerita. Ada. Itu je. Kan? Betul. Apa yang kau heboh-heboh sangat? Berapa lama lawa? Tu bang, nak kurus. Apa sah kau sibuk nak kurus? Sebab nak lawa. Percaya cakap saya, kurus gemuk tak ada kaitan dengan lawa. Kalau dah muka kau tak boleh blur tu, tetap tak boleh blur weh. Faham? Sebab kecantikan itu sendiri subjektif. Faham? Bang, kalau saya kurus lagi, tak usah kau kurus, maintain macam ni. Sebab suami nak kita jadi macam tu, maintain. Itu sebab orang lelaki kalau ambil gambar paling ikhlas sekali. Jom ambil gambar weh, main mama. Perempuan kau tengok, sini. Bila berdiri, dia pun potong kat badan kat sini awak ni, dia tunjuk kepala sikit, konon dia kurus. Yang seorang lagi, tergemuk aja lah, banyak cerita. Kedua, amanah kena ada dalam diri. Amanah jangan buat benda yang melanggar dari segi hukum, undang-undang, peraturan dan juga syariat. Jaga. Jangan guna mesin photostat untuk photostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Jangan guna mesin photostat untuk photostat IC dengan surat beranak anak. Siapa kata boleh pakai? Tak halal. Setitik karbon, sehelai kertas pun yang milik syarikat untuk kita guna untuk tujuan peribadi. Kata seorang pemimpin, kalau perkara kecil seperti itu tak boleh dijaga, macam mana nak menjaga negara? Tata kelola. Macam tu ayat kan. Pernah dengar tak ayat tu? Kalau yang sekecil itu tidak boleh jaga, saudara. Macam itulah ayat dari kewangan. Jadi jaga. Yang ketiga, yang kena ada, kena jaga ukhuwah, hubungan satu dengan lain. Kenapa banyak departmen-departmen, banyak agensi, banyak jabatan yang tiba-tiba lupus, hilang? Sebab tak jaga hubungan. Saling jatuh menjatuhkan. Pertama, jangan tamak kongsi tak apa. Faham perempuan? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tidak? Setuju tak? Itulah dia orang perempuan. Orang perempuan mungkin tidak membunuh, dia mungkin tidak mencuri, dia mungkin tidak menghukum, mungkin tidak buat apa, tetapi satu perkara tak boleh buang pada orang perempuan, sangka buruk. Kongsi tak apa. Sebab contoh, hari ni ada benda baik kita dapat, share pada orang. Ada makanan kejap lagi rasa tak boleh habis orang, share dengan kawan-kawan. Itu maksud saya. Orang lelaki tak ada apa, saya cakap, jangan tamak kongsi tak apa. Apa masalah? Hei, inilah dia. Kalau kita marah, itu sebab orang perempuan kuasa talak tak boleh bagi kat dia. Cepat sangat menghukum. Kalau dia dapat kuasa talak, ceraikan abang. Apa tak tengok? Cerai lagi. Saya ceraikan awak. Dah 3 kali dah itu. Besok pagi pergi pejabat, kau besar. Semalam 5 kali weh. Faham? Jangan tamak kongsi tak apa yang baik-baik. Okey?
Yang kedua, jangan sombong, tak ke mana pun. Cuba tengok. Hari ni Tuan Syahrizal, Tuan CEO kita ni semua duduk depan ni. Dia tetap dia humble je tu depan. Saya lagi tinggi kedudukan saya tak pentas ni. Walaupun tak berapa sempurna sangat pentas ni. Tapi berdamailah dengan takdir kata. Katakan. Tak adalah okey je. Tak, maksudnya kita mengenah diri tak sama. Nak ke mana pun. Ui, dia dekat pejabat tu dia nombor 1 weh. Nombor 1 kat pejabat tu. Tiba-tiba sana kat ujung tiang masjid. Kenapa tu? Dia pencen. Sampai masa dulu dia berlakon, maknanya dia hero. Sekarang dah watak bapak dia pegang. Dulu jadi heroin. Muka tengah tu URTV jadi poster. Hari ni berlakon jadi bibi siap cakap Indon. Dulu menyanyi tarik sampai ke langit tu. Suara tarik sampai ke langit. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Kalau dia paksa juga tarik not sampai ke langit dengan dia ke langit. Nak cakap apa? Nak sombong dengan apa? Samsul Bat berapa lama ceramah kata? 2-3 tahun lagi akan ada pencamah yang lain. Masa debab, debit, debuk semua ada. Tu saya kat dengan Omar, abang ni camah je. Isteri saya marah tu. Abang camah 2-3 tahun lagi je. Besok abang ada duduk rumah, jangan kau muntah tengok abang sudah. Sampai masanya. Ya, jangan sangka buruk, jangan apa, jangan tamak, jangan sombong. Ketiga, jangan dengki, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dia kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jofri, kalau orang tu dapat kelebihan, dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dia dengar bos kita dapat pergi haji tau ni, dengar tu, makna dengki dah ada. Sebab dia tak rasa apa. Dengar tu, macam tu ada. Dia dah dengar bos kita dapat pergi haji tau ni, tak pakai kabel pakainya tu, confirm dengki. Habis sepatutnya apa? Dengar bos kita dapat pergi haji tu ni, ya ke ya Allah aku nak jumpa dia lah bos. Kalau pergi nanti bos jangan lupa doakan saya tau, saya pun nak pergi sangat. InsyaAllah tak ada masalah. Anda daftar belum? Belum. Macam mana kau nak pergi kau belum daftar? Tapi siapa yang mau daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa aral melintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tu. Mati hidup belum mati balik 3 kali. Boleh buat rayuan kan. Dengar kawan kita dapat naik pangkat. So, semalam ada 5 orang, ada salah seorang tu tak rasa apa. Dengar dia dapat naik pangkat, tak apa dijilat dengan bos tu, confirm dengki. Dengar dia dapat naik pangkat, ya ke ya Allah apa-apa boleh minta tolong dia, macam tu happy. Dengar dia beli kereta baru, tak boleh curi duit tu, confirm dengki. Dengar dia beli kereta baru, ya ke ya Allah boleh kita tumpang, dia rajin tumpangkan orang kereta dia weh. Nanti besok kita boleh naik kereta dia, time isi minyak buat tidur. Happy. Dengar anak dia dapat semua A peksa itu, ya ke? Alhamdulillah, ada juga anak-anak staff kita yang pandai-pandai. Itu sepatutnya. Ini tak, macam anak dia seorang yang pandai. Kau dengar tak Abang Haji tu? Abang Haji mana? Abang Haji yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau ni kan dia dah lama hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni weh. Kenapa? Bini dia umur 25 weh, terangkat kening. Suami 80, bini 25. Apa? Cuma cakap baik, alhamdulillah dapat suami, dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan okey? Kadang ada perempuan ni cepat je mulut. Malam pertama mati tu, sedapnya kau. Kau tak puas hati sangat, kau tanya budak perempuan. Dia nak tanya dia, apa sebab kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana nak cakap Abang Haji ni pertama dia romantik, dia pandai gurau. Orang tua tu romantik, pandai gurau. Kita makan bersuap tau. Walaupun kadang ada masalah tu. Masalah macam mana lah? Kadang bila dia suap, abang itu telinga. Dia tak perasan. Dia tak perasan telinga dengan mulut weh. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah dia pakak, dah pernah balas apa. Contoh, tapi doakan yang baik-baik. Itu je. Nampak? Seterusnya apa? Percaya pada hikmah, saya cerita tadi. Seterusnya apa? Bertanggungjawab. Jangan suka menyalahkan orang. Semua salah kau. Kenapa tak siap kerja ni? Itu saya tak tahu. Dia yang letak file atas meja saya. Saya pun tak tahu apa tujuannya. Kenapa kamu letak tadi? Saya diarahkan. Saya letak atas meja. Saya tak.
Siapa yang arahkan? Dia. Saya pun tak ingat siapa yang suruh saya. Susah jadinya tu. Jadi macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit apa pasal? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah apa pasal? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Ular nak makan. Allah. Tapi barisan CEO patut berbangga. Sebab staf-staf ni semua ingat lagi lagu tu. Aku saja cuba tadi beria kau ya. Yang ke klip mata tu, lepasnya apa. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Bila tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? 3 kali ular tu ulang sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan audio di hujungnya itu dah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Ular mengaku, orang tak tanya dah, kenapa kamu tak siapkan kerja ni? Minta maaf tuan, sebenarnya saya terlupa. Saya semalam banyak siap kerja saya buat, tapi tak apalah tuan. Sekarang tuan nak saya buat apa? Itu je. Tu anak kita ikut panggil kita. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. Ya Allah. Kenapa hisap kau? Ayah hisap. Semua salah orang. Nampak? Tanggungjawab. Dan itulah yang berlaku pada orang lelaki. Memang salah I faham. Okey? Dah, shut up. Lelaki dia sebab orang lelaki dia tak suka memanjang-manjang isu. Okey, fine, salah I. Fine, I tahu. Dah, sudah salah I. Okey, dah. Orang perempuan boleh macam tu? Tak apa. Okeylah, memang salah I tahu. Tapi you tahu kan kenapa I buat benda? Dia nak huraikan juga tu. Orang perempuan. Seterusnya, apa yang kena ada pada diri kita adalah respon positif. Respon positif. Nampak ada kat notis, mulai berapa bulan semua staf-staf tidak dibenarkan begini, semua staf hendaklah begini, tidak dibenarkan minum begini, hendaklah macam ni, hendaklah hantar klaim macam ni, hendaklah begitu, hendaklah datang semua ada peraturan. Tengok orang marah dekat notis board, tak apa-apa. Menyusahkan kita, dia tak nak fikir kita ke weh. Boleh jalan nak mati lagi baik. Dia marah kat notis. Yang seorang tu lagi best, korang yang muda buatlah, akak dah nak pencen. Yang seorang tu pula, kita pun baca balik, kepada anak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Positif buat pihak pengurusan tertinggi dah bincang benda tu. Buat dulu, kita nak tengok outcome dia macam mana. Dan last kali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Bekerja bukan mengharapkan pangkat, bekerja bukan mengharapkan gaji yang tinggi dan sebagainya. Memadai, cukup untuk kita. Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Maknanya ikhlas. Ikhlas maksudnya buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Tu orang kita. Ingat orang dulu tolong kenduri, terima kasihlah kau tolong aku. Tak ada benda lah kau ni, sikit aja pun ngada terima kasih. Kena marah, terima kasih. Ikhlas, kerja baik-baik. Kita mungkin Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi Tuhan bagi Tuhan bagi berkatan. Sikit lagi. Kita mungkin tak dapat tu, tapi kita dapat keberkatan. Kepada yang bukan Islam, dia percaya buat baik, dia akan dapat baik juga. Itu je. Kita dapat yang tak baik pun kita cari baik dia sebalik tak baik tu. Kena tipu. Kita baik dengan orang, tiba-tiba kena tipu, scammer, nampak muka Samsudmat macam ni. Pelaburan patuh syariah, bayar 300 dapat 15,000. Langsung kena tipu. Tapi memang nampak tak baik kena tipu tu. Tapi kebaikannya kita baru tahu siapa kawan-kawan kita yang nak tolong kita. Mungkin semua ada kebaikan di sebaliknya. 7 tanda keberkatan rezeki bila kita jaga integriti ni. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sikit gaji cukup, ada lebih sedekah tolong orang.
Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik nampak isteri pegang tengah basuh pinggan, dia pegang tangan kita, dah pergi masuk dalam. Pergi masuk dalam. Suami sambung. Suami sambung basuh pinggan dengan tahap dekat syarikat dia CEO. Contoh, bukan nama sebenar. Tak adalah mana bagus tak bagus. Saya tanya, orang perempuan suka tak? Suka walaupun tulah sekali dalam 365 hari. Dia rasa happy dah. Atau suami balik, sayang, nah ambil ni voucher spa ni, hari Sabtu ni pergi. Habis anak-anak abang jaga, pergi aja. Nanti buat ni cuci rambut, massage, pedicure, manicure, buat semua. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking aja, kau bayarlah sendiri. Jangan jam jantan. Tak adalah abang nak bayar dah. Abang dah bayar. Ataupun suami balik, sayang, bancuh air kopi, kita minum sama. Dah lama kita tak minum sesama. Hari ni abang bawa balik kuih ni, lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang abang ni? Betul. Iya, kuih apa abang bawa? Kuih kapel. Mana ada kuih kapel? Kau tengok dalam tu, kuih cakui. Cakui kan kapel tu, berdua dia melekat kan. Kau pun baru tahu kan. Tu dia. Jadi romantiknya suami. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Anak dapat nombor 3 dalam 50 orang dalam kelas dia. Anak dapat pakaian terbersih. Anak dapat anugerah saksiah terbaik. Allah, bangganya kita. Kan orang perempuan pun menitiskan air mata tengok anak konvo boleh nangis. Bang, anak kita dah konvo bang. Suami kita, kau kawal perasaan kau. Ini konvo tadika ni, bukan konvo college pun. Kau jangan bagi malu aku, boleh tak? Biarlah orang tak betah boleh tengok. Anak berjaya dalam bidang masing-masing. Keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat, kejiranan, kita senang dengan orang senang dengan kita, itu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, bila mudah buat benda baik, mudah nak tolong orang, mudah nak sedekah, ada nak cari sukarelawan, kita yang pertama bagi nama, mudah nak mengaji, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak buat benda baik, itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah, tapi itu tak termasuk yang tin Shopee, itu tak kira. Abang, berkat datang, tak, itu bukan. Itu barang kau order, tak kira. Dia mesti masuk, kau jamu, dia makan dalam rumah, itu bukan kira. Dan yang ketujuh, apabila doa kita dimakbulkan sentiasa, itu juga tanda keberkatan rezeki. Maka saya nak tutup ceramah hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, tadi golak elok bosan. Tanya soalan dah koma. Macam tu darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, apa hal? Okay, tak apalah, saya bagi kesimpulan dulu sebelum soalan. Pertama, Nabi ada sebut, Nabi Muhammad, non-Muslim pun boleh ambil ayat ni. Nabi Muhammad beritahu apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup sebenarnya. So kalau kita kejarlah kemewahan, minta duit, pagilah duit berapa banyak pun, tak pernah cukup. Percaya cakap saya. Tetapi Nabi juga cakap, cari rezeki yang halal, yang baik, insya-Allah ia cukup buat kamu. Ketiga, Nabi juga pesan, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Maknanya memberi sentiasa lebih baik pada menerima. Jangan fikir aku kerja kat sini tak dapat ni, aku kerja sini tak dapat ni, tapi fikir apa yang kita boleh bagi. Bagi. Nescaya banyaklah benda akan datang kat kita. Kemudian banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan Nabi juga pesan, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan begitu juga saya nak pesan dengan satu kata-kata. Kita ni satu organisasi. Saya seronok tengok ramai sampai ke belakang, hampir je nak masuk dalam Force Spice tu. Saya tertanya-tanya apa yang ada dalam Force Spice tu. Kita ni ramai, tetapi kalau kita saling jatuh menjatuhkan, kita tak akan berjaya. Ingat tu, kita kena jaga satu dengan yang lain. Orang nak burukkan syarikat kita, minta maaf, itu bukan, tu cerita orang lain kot. Kita orang ni, kita okey je. Kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Nak jalan laju, jalan seseorang. Nak jalan jauh, jalan sesama. Balik kan pegang tangan husband, abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seseorang.
Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama macam tu. Faham? Dan ingat, hidup kita ini, kalau cerita tentang integriti, hidup kita ni adalah antara B and D. Huruf B and D. Hidup kita antara B and D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Antara B and D. Di tengah-tengahnya ada satu huruf lagi, iaitu choice. C, choice. Kita ada pilihan. Hidupnya macam mana kita nak jalani. Kalau kita pilih nak hidup secara tidak berintegriti, tanggunglah kesan dan akibatnya hingga ke akhir hayat kita. Tapi kalau kita pilih untuk hidup berintegriti, kita akan tenang, kita akan bahagia, kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Ingat, bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Saya faham renungan dan tenungan mata itu. Cara pandang yang tidak berbelah bagi itu menggambarkan satu dendam. Kalau kau teruskan lagi, siap kau. Begitu kan? Saya faham. Saya faham kehendak audiens saya. Ada yang tidur tak? Tak ada, Amilah. Siapa yang tidur, tak ada masalah. Dia ada satu doa. Kalau kita baca dekat atas ni, kalau kita bercakap bagi ucapan, baca satu doa, kita boleh hilangkan ngantuk orang. Pernah tak ustazah yang datang ceramah ke sesiapa ceramah beritahu doa ni? Doa dia senang ni, Bismillahirrahmanirrahim, wabil lahil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dengar doa tu hilang ngantuk. Siapa yang dah tidur tu, wabillahi taufik, tegak dah habis. Jaga ni. Saya belum baca lagi, saya baru ajar je. Nampak ada yang menyalin tu, aku suka tu. Tak apalah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, sedikit makluman. Saya ucapkan terima kasih banyak bak kata orang, sepadan-padan tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput rasa dak junjung.